Syahrizal. Syahrizal sudah bersedia langsung dari Kota Kinabalu. Syah, difahamkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji baru saja mengerusikan mesyuarat MKN negeri, dan juga bagaimana kita melihat kepada situasi COVID-19 semasa di negeri Sabah dan juga membayangkan pelaksanaan pilihan raya kecil Batu Sapi yang bakal berlangsung pada bulan depan, Syah. Baik Zul, untuk sedikit berkenaan dengan sidang mesyuarat khas sebenarnya yang dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Muhammad Noor, yang sebenarnya mesyuarat tersebut dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Nasir, dan mesyuarat sebenarnya bermula sekitar jam 11 pagi tadi, dan mesyuarat dilaporkan berlangsung selama hampir 3 jam. Dan dalam mesyuarat tersebut sedikit apa yang diperkatakan oleh daripada pejabat Ketua Menteri semua berkenaan dengan apa yang telah diumumkan sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Muhammad Noor berkenaan dengan peruntukan 160 juta tambahan kepada 50 juta sebelum ini, khasnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi rakyat dan juga barisan hadapan di negeri Sabah ini, dan telah disalurkan melalui kementerian-kementerian yang berkaitan. Dan kalau kita nak memperkatakan pula berkenaan dengan bagaimanakah kesiagaan yang ada ketika ini yang telah pun kita ketahui semalam sebenarnya terdapat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan yang telah menyalurkannya dengan menghantar 2 pesawat besar membawa berantan sekitar 20 tan untuk keperluan kritikal bagi membantu proses-proses barisan hadapan ini. Kerana kalau kita nak lihat dulu sebenarnya mungkin sedikit contoh yang boleh kita memperkatakan tentang barisan hadapan, risiko yang dihadapi oleh barisan hadapan ini, suka saya mengambil contoh sekumpulan daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Mereka ini merupakan penguatkuasa yang menghantar bakul makanan di kawasan rumah ataupun keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang perlu kuarantin diri. Dan salah seorang daripada petugas memperkatakan tentang apa yang dirasa sendiri oleh beliau adalah beliau merasa begitu takut dan gusar, risau juga ada kerana ada beberapa rumah yang dilawati untuk menyerahkan bakul makanan tersebut. Beliau terpaksa berdepan dengan hampir semua ahli keluarga yang menggunakan gelang berwarna pink. Jadi beliau cuba untuk membawakan apakah keadaan tersebut kepada saya untuk dibayangkan apakah yang akan berlaku jikanya tiada perlindungan yang lengkap, PPE tersebut dan sanitizer yang disalurkan kepada barisan hadapan, dan mungkin ada action plan lain untuk mengatasi agar mereka ini mungkin boleh diberikan secara berjadual, tidak dilakukan secara hari-hari dan sebagainya. Tapi bantuan tersebut perlu dilakukan setiap hari, yang itu yang dilaksanakan melalui Kementerian Kesejahteraan Rakyat yang diterajui oleh YB Senior Shah Helmi Yahya. Dan Zul, berkenaan dengan kalau kita nak berkatakan tentang PRK ini, mungkin kita boleh beri sedikit gambaran kerana kalau diikutkan daripada 17 daerah yang berada di negeri Sabah yang berada di dalam zon merah, Sandakan kalau kita ikutkan untuk menjelang pada pilihan raya kecil Batu Sapi, Sandakan merupakan tangga keempat tertinggi bilangan kes positif. Kalau ikutkan daripada data yang dikeluarkan dalam kenyataan media oleh Datuk Seri Masidi Manjur semalam memperkatakan tentang 35 kes positif disandarkan dengan 1 kematian. Yang mana yang tertinggi dalam 26 daerah yang berada di negeri Sabah ini yang tiada pun zon hijau, melainkan hanya ada zon kuning dan zon merah. Yang paling banyak adalah zon merah. Kota Kinabalu mencatatkan 149 kes. Begitu juga dengan Tawau terdapat 98 kes, diikuti dengan Lahad Datu sekitar 49 kes. Dan angka ini sebenarnya bermain di antara 6 ataupun 7 daerah ini yang sering kita perkatakan, Kota Kinabalu, Semporna, Lahad Datu, Tawau dan Kunak. Ini adalah merupakan kawasan yang mungkin akan merujuk kepada anggota-anggota parti yang terlibat sekiranya PRK Batu Sapi ini berlangsung nanti. Ini mungkin yang perlu difikirkan juga kerana angka di daerah-daerah ini khususnya di Sandakan tersebut meningkat saban hari dan masih kekal pada 2 angka. Zul. Syah, terima kasih. Syah pastinya akan memberikan perkembangan terkini dari masa ke masa menerusi penulisan di laman web astronomy.com dan juga dalam buletin seterusnya.